keluar ke masjid. Bila dia sampai di masjid, dia mendapati ada satu halqah. Halqah maksudnya sekumpulan orang duk lengkong. Muawiyah tanya mereka. Muawiyah kata, ma ajlasakum, yang hampa duduk berimpun macam ni hampa buat apa? Muawiyah pergi masjid. Bila sampai di masjid, tengok ada satu lengkong, satu kumpulan orang duk lengkong. Muawiyah tanya mereka, ma ajlasakum, ni hampa duk buat apa? Qalu, jawab mereka ni, jalasna nazkurullah, kami duk berzikir pada Allah. Geng yang duduk lengkong dalam masjid ni, mereka kata, nahnu nazkurullah, kami tengah duk berzikir pada Allah. Qala, kata Muawiyah, Allahi ma ajlasakum illa zak. Muawiyah kata, demi Allah, betulkah hampa ni duduk semata-mata kerana zikrullah? Betul kan ni hampa duduk lengkong ni pasal duduk zikrullah, duduk berzikir pada Allah? Kan hampa duduk bersembang pasal anjing ni? Tak masuk lagi, tajuk tu tak masuk lagi. Qalu wallah ma ajlasana illa dhak. Dia kata, wallah, demi Allah, kami duduk ni memang kami berzikir pada Allah, tak ada lain. Qala, kata Muawiyah, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Muawiyah kata, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tanya hampa, dan hampa bersumpah waktu nak jawab dekat aku tanya ni bukan kerana tohmah, bukan kerana aku tak percaya hampa. وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, dia kata tidak ada orang yang menerima hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sikit daripada aku. Muawiyah ini di antara sahabat yang ada meriwayatkan hadis, tapi sikit aja. Nak banding dengan Abu Hurairah, nak banding dengan Anas bin Malik, nak banding dengan Abu Sa'id Al-Khudri, nak banding dengan Aisyah, dia kata, aku ni siapa? Aku ni di antara sahabat Nabi yang cukup sikit riwayat hadis Nabi. Cuma di antara benda yang aku ambil hadis daripada Nabi ni, dia kata, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabih. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam serupa macam aku tadi. Satu hari Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi ke masjid. Bila Nabi sampai di masjid, ada satu halaqah. Ada sekumpulan orang duk melengkong di masjid. Macam mana aku mai tadi, aku tengok hampa duk lengkong, duk bersembang. Nabi dulu pernah, Nabi pergi masjid, jumpa orang duk lengkong dalam masjid macam ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajlasakum. Dan Nabi tanya depa macam aku tanya hampa tadi. Nabi kata, ni hampa duk lengkong ni, hampa duk buat apa? Macam mana aku tanya hampa tadi, macam tu Nabi SAW tanya orang yang Nabi jumpa duk lengkong dalam masjid hari tu ni. Qalu, dan jawab orang yang Nabi tanya ni, jalasna nazkurullah. Depa kata, kami duk ni, kami duk berzikir pada Allah, sama macam hampa jawab kat aku tadi. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Geng yang Nabi tanya, dia faham dekat Nabi, dia kata kami berzikir pada Allah, bahkan kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kami untuk dapat hidayah Islam. Ni kami duduk lengkong ni, selain daripada duduk berzikir, kami terima kasih kepada Allah. Dalam ramai-ramai orang, Allah pilih kami untuk terima Islam. Wa manna bihi alaina
Kami terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Islam pada kami. Islam ini satu anugerah. Pak penakan Nabi sendiri Allah tak bagi dia terima Islam. Tiba-tiba orang yang bukan pak penakan, yang bukan adik-beradik, tiba-tiba Allah pilih untuk menganugerahkan hidayah Islam kepada mereka. Maka mereka kata kami syukur pada Allah. Kami duk lengkong ni, kami zikrullah, kami berzikir pada Allah dan kami memuji Allah kerana Allah pilih kami untuk terima Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahi ma ajlasakum illa dhak." Nabi tanya depa macam aku tanya hampa tadi, Muawiyah kata. Nabi kata, adakah betul hampa duduk dalam majlis ni, hampa duduk lengkong dalam masjid ni, betul hampa duduk berzikir kepada Allah tidak kerana lain? Macam mana Nabi tanya mereka, macam tu aku tanya hampa tadi. Betul ke hampa duduk lengkong ni, hampa duduk zikrullah? Betul ke? Qalu, jawab sahabat yang Nabi tanya ni, wallah ma ajlasana illa dhak. Dia kata, wallahi, demi Allah, kami duduk ni memang kami duduk zikrullah. Kami tak buat benda lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Nabi kata dekat mereka, macam aku kata kat hampa tadi, demi Allah, aku tanya hampa bukan kerana aku nak tohmah hampa, bukan kerana aku tak percaya dekat hampa. Walakinnahu atani Jibril. Nabi kata yang aku tanya hampa ni pasal apa? Pasal bila aku jumpa hampa, Jibril mai jumpa aku. Fa akhbarani, Jibril habaq dekat aku, Nabi kata, annallaha azza wa jal yubahi bikumul malaikah, bahawa Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan hampa ni di depan malaikat dia. Pasal itu aku tanya hampa. Bila hampa kata hampa duk berzikir pada Allah, aku nak reconfirm benda ni. Betulkah hampa duk ni duk berzikir pada Allah? Bila hampa jawab kata betul, kami duduk ni tidak ada kerana lain, tidak ada sebab lain melainkan kerana nak berzikir kepada Allah, maknanya majlis zikir ini sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Pasal apa? Baru tak syak Jibril mai jumpa aku. Jibril habaq dekat aku bahawa annallaha azza wa jal, bahawa Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jal yubahi bikumul malaikah. Allah bangga dengan hampa ni di depan malaikat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksud hadis ni apa dia? Kita disuruh supaya banyak berzikir kepada Allah, kerana majlis zikir itu adalah majlis yang Allah Subhanahu wa taala bangga di depan malaikat dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man qala hina yusbih wa hina yumsi, siapa yang pagi petang mulut dia duk kata, barang siapa yang baik pagi baik petang mulut dia duk kata subhanallah wa bihamdi. Very simple. Siapa yang ada masa lapang, tak kira siang, tak kira malam, tak kira pagi, tak kira petang, mulut ni basah dengan sebutan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, 100 kali dia kata. Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala.
Nabi kata siapa yang pagi petang mulut duk sebut subhanallah wa bihamdih, maka esok pada hari kiamat esok tidak ada orang lain yang lebih baik daripada orang yang duk kata tu pada ketika pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang yang lebih baik daripada orang yang duk kata subhanallah wa bihamdih 100 kali ini ialah orang yang kata subhanallah wa bihamdih lebih pada 100 kali. Nabi SAW kata siapa pagi petang duk sebut subhanallah wa bihamdih kurang-kurang 100 kali, hari kiamat esok tak ada manusia yang lebih baik di waktu pergi menghadap Allah melainkan orang yang sebut subhanallah wa bihamdih 100 kali. Kalau ada pun orang yang lebih baik daripada orang ni, ialah orang yang lebih daripada 100 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan benda ni tuan-tuan nampak very simple, tapi kebiasaan itu dia akan bawa menjadi kebiasaan di ketika sakaratul maut. Yang tu yang important, yang tu yang penting. Bukan semua orang tuan-tuan menjelang kematian mulut boleh duk sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Bukan semua orang boleh sebut. Orang yang boleh sebut adalah orang yang biasa dengan sebutan itu. Allah akan rezekikan benda tu kepada dia menjelang akhir hidup dia. Mulut dia mai benda ni. Tidak cukup dengan itu, di hari akhirat esok dia pergi menghadap Allah dalam keadaan dia duk gendong benda yang paling baik yang Allah nak tengok. Allah kata tidak ada orang yang lebih baik daripada dia ni melainkan orang yang sebut lebih pada dia ni. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Amru bin Maimun radhiyallahu anhu, kata dia, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 mirat, kana kaman a'taqa 4 anfus min waladi Ismail, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa yang duk sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kana kaman a'taqa 4 anfus min waladi Ismail, Tuhan bagi dekat dia pahala seumpama dia memerdekakan 4 orang daripada kalangan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Tuan-tuan, kita bertuah dan kita beruntung. Pasal apa? Pasal kita jadi orang Islam, kita jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan peluang untuk buat pahala macam ni. Ini anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Allah. Satu benda yang simple, satu benda yang ringan, mulut nak sebut, tapi besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan mai daripada hadis yang dhaif, jauh sekali dia bukan hadis maudhu'. Sebaliknya dia mai daripada hadis yang sahih riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu lebih baik. Maksudnya apa? Sebut subhanallah wa bihamdih 100 kali, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu lebih baik daripada kita duk bertengkar pasal anjing. Tu baru nak masuk.
Lebih baik daripada kita pergi duk bertengkar pasal anjing. Tuan-tuan, kita duk zaman lah ni, zaman semua orang ada WhatsApp. Ni yang kata WhatsApp ataupun orang belah sebut WhatsApp, kan? Kejadian jadi di satu tempat within second, dalam 10 second, 15 second, sebelum seminit kita dah dapat gambar lah. Puting beliung di Pandamaran. Pendang tak cakap lah ni, habis dah, pendang lepas dah. Dia pergi singgah di Pandamaran, Kelang. Benda baru jadi sebelum seminit, gambar dah sampai digital. Kita duduk zaman tu, macam itulah cerita pasal anjing ni. Ya Allahu Akbar. Habis tenggelam semua benda, duk sembang pasal tai anjing dengan ayak liung anjing. Daripada Tok Mufti sampai kepada profesor di universiti, sampailah kepada kita di bawah ni. Dalam WhatsApp group ni sampai jadi perbalahan. Apa benda? Benda tu nak pergi berbalah ni apa benda? Berbaloi ke kita nak berbalah tentang hal anjing ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtana kalban laysa bikalbi sayd wala mashiyah wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani, yani kulla yawm, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa iqtana kalban, bela anjing sebagai pet. Bang siapa bela anjing sebagai menatang kesayangan. Dia bela anjing macam dia bela kucing. Dia bela anjing macam dia bela arnab. Bang siapa yang bela anjing, yang pelihara anjing macam dia bela menatang kesayangan. Laisa bikalbi sayd, yang anjing itu bukan anjing yang nak digunakan untuk memburu. Wala masyiyah, yang anjing itu bukan anjing yang nak digunakan untuk jaga menatang ternakan dia. Wala ard, dan anjing itu bukan anjing yang nak digunakan untuk menjaga tanam-tanaman. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawm. Allah akan minus, akan tolak pahala yang dia dah buat. Tiap-tiap hari Allah tolak 2 qirat. 2 qirat maksudnya pahala sebesar Bukit Uhud 2 kali. 2 kali Bukit Uhud. Ini anjing. Ini yang kata anjing ni. Satu binatang yang Islam meletakkan dia macam tu. Kalau kita guna dia untuk tujuan-tujuan nak memburu, kalau kita guna dia untuk tujuan-tujuan untuk jaga menatang ternakan lembu kambing kita, kalau kita guna dia untuk jaga tanam-tanaman kita, tak apa. Tapi kalau kita guna dia, kita beli dia, kita simpan dia, kita pergi duk gomoi dia, kita pergi duk ambil gambar dukung dia, kita pergi duk cium hati hubun-hubun kepala dia, kita pergi duk selfie dengan dia. Tiap-tiap hari Allah minus, Allah tolak pahala yang kita duk buat ni. Kita sembahyang qabliyah subuh yang kata pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lepas sembahyang subuh kita duk baca Quran sampai 4-5 muka. Lepas tu kita pergi jumpa orang susah, kita dengan senang hati bagi sedekah dekat dia RM5, RM10. Ni semua pahala yang kita duk buat ni, kalaulah ada tara besar Bukit Uhud, Allah tolak 2 Bukit Uhud. Kerana hang pergi duk bela anjing, buat pet, buat binatang kesayangan hang. Itu anjing. Hadis yang kedua riwayat daripada Maimunah. Dia ada 2 riwayat. Satu, tuan-tuan tengok di dalam Sahih Muslim, riwayat Maimunah pun ada, riwayat Aisyah pun ada. Matan lebih kurang sama.
Saya ambil yang riwayat Maimunah. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha yawman wajiman. Faqalat Maimunah ya Rasulullah laqad istankartu hay'ataka mundzul yawm. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Jibril kana wa'adani an yalqani al-lailah falam yalqani wallahi ma akhlafani. Qala fazalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmahu dhalik ala dhalik summa waqa'a fi nafsihi jirwu kalbin tahta qustatin lana فأمر به فأخرج ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال جبريل أجل ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Semua saya ambil daripada hadis Muslim. Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hari itu giliran Nabi di rumah dia. Nabi isteri ramai, Maimunah salah seorang isteri Nabi. Hari itu giliran Nabi tidur di rumah Maimunah. Tiba-tiba asbaha yauman wajiman. Tiba-tiba pagi itu Nabi bangkit. Hal keadaan Nabi ni nampak wajiman ni maksudnya nampak sengap, nampak muka sedih. Itu maksud wajiman. Nabi ni satu orang manusia yang ceria. Tapi pagi itu Nabi bangkit tidur, bangkit di rumah isteri dia Maimunah. Rupa Nabi ni nampak tak seronok, nampak tak ceria, nampak Nabi banyak diam, Nabi nampak macam susah hati. Faqalat Maimunah. Bila Maimunah tengok keadaan Nabi macam tu, dia tanya Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni dia macam kita duk baca di masjid ni lah. Perubahan riak muka Nabi ni, bukan kata isteri lebih lagi, isteri sangat rapat, tidur sebantai. Sahabat-sahabat Nabi pun mereka boleh capture perubahan wajah Nabi. Nabi marah ke, Nabi seronok ke, Nabi mereka boleh tahu. Apatah lagi isteri Nabi Maimunah radhiyallahu anha, dia isteri Nabi. Dia bangkit tidur pagi, nampak Nabi tak ceria, nampak Nabi tak seronok, nampak Nabi banyak diam daripada bercakap. Maimunah tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah laqad istankartu hay'ataka mundzul yaum. Dia kata ya Rasulullah, ni sejak daripada sehari ni, dia kata daripada pagi tadi sampai lah ni, saya tengok muka abang nampak macam susah hati. Maimunah tanya Nabi, dia kata abang ada masalah apa? Daripada pagi tadi ni dah nak sehari dah, saya nampak abang ni nampak macam ada benda tak settle. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Jibril kana wa'adani an yalqani al-lailah. Nabi kita cerita dia macam ni, Jibril janji nak jumpa aku semalam. Nabi kita semalam patut Jibril jumpa aku. Falam yalqani. Jibril tak mai. Mana aku tak susah hati? Jibril sudah janji dia nak jumpa aku semalam. Aku tunggu sampai siang. Jibril tak mai. Apa salah aku? Tak kena aku tang mana? Apa hal ni? Aku ditinggalkan dalam keadaan tertanya-tanya. Aku jadi tak seronok hari ni.
Wallahi ma akhlafani. Nabi kata, demi Allah, Jibril bukan jenis yang menyalahi janji. Nabi kata Jibril dia bukan macam orang. Jibril bukan jenis yang menyalahi janji. Kalau dia janji nak jumpa, dia mesti mai. Tapi pasal apa Jibril tak mai? Qala, kata rawi hadis itu, fazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumahu dzalik ala dzalik. Rawi hadis kata Nabi memang keadaan macam itulah, daripada awal pagi bangkit tidur tadi sampai tak seronok. Summa waqa'a fi nafsihi jirru kalbin tahta fustatin lana. Dalam pada Nabi duk tak seronok tu, tiba-tiba mata Nabi sudah tangkap seekor anak anjing duk ada bawah pangkin tempat tidur Nabi. Jirwu kalbin maksudnya anak anjing duk ada dalam rumah. Duk ada dalam rumah Nabi, rumah Maimunah ni, duk bawah pangkin anak anjing. Dalam pada Nabi duk susah hati, Jibril janji nak mai semalam tak mai. Dalam pada duk susah hati tu, tahu mata sudah nampak anak anjing duk ada bawah pangkin tempat tidur. Fa amara bih fa ukhrija. Nabi perintahkan, Nabi kata, bawa keluar anak anjing tu. Maka anak anjing tu dibawa keluar. Summa akhadha biyadihi ma'an. Kemudian Nabi pergi ambil air. Fa nadaha makanah. Nabi pergi percik-percik tempat anjing duduk tadi di bawah pangkin tu. Nabi pergi duduk percik tempat tu. Falamma amsa laqiyahu Jibril. Petang tu Jibril mai. Yang janji nak mai semalam tak mai, sampai sehari ni duk tunggu tak mai, petang Jibril mai. Faqala lahu, Nabi SAW kata dekat Jibril, dia kata, qad kunta wa'adatani an talqanil barihah. Nampak Jibril, Nabi terus kata, Nabi kata, wahai Jibril, hang janji nak jumpa aku kemarin. Nabi SAW kata dekat Jibril, dia kata, wahai Jibril, hang janji nak jumpa aku kemarin. Qala Jibril kata dekat Nabi, ajal. Ya, betul. Aku tak lupa. Memang aku janji nak mai semalam. Walakinna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Tapi nama kata kami, bangsa malaikat ni, kami tidak boleh masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada surah, ada gambar. Surah ni dia satu perbincangan lain pula. Kita dah baca dah dulu di Masjid Negeri Pulau Pinang. Surah ni ada satu pihak kata berupa objek patung yang apabila suluh cahaya dia menghasilkan shadow, bayang. Kalau ada benda jenis macam ni dalam rumah, malaikat rahmat, malaikat Jibril tak masuk. Hak masuk malaikat maut aja. Dia ni tak ada pantang apa. Hang duk tang mana pun cukup time dia sampai. Ni pergi baca hadis ni, kata ini cantik ni, mau bubuh banyak lah rumah, bagi malaikat maut tak main dah. Dia ni tak ada pantang. Lain malaikat Jibril, malaikat rahmat, malaikat apa, dia pantang banyak. Jibril kata, kami yang kata bangsa malaikat ni, kecuali malaikat maut, kami tidak boleh masuk dalam rumah. La nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Kami tidak boleh masuk rumah yang di dalam rumah itu ada surah, sama ada patung ataupun surah dalam arti kata gambar berlukis. Gambar berlukis. Kita pergi Central Market di Kuala Lumpur, dia ada artis-artis jenis rambut panjang, pakai bareta jenis ni. Brother, nak lukis gambar, dia tak berapa, RM50. Boleh jadi elok kah? Dia tunjuk gambar dia lukis dah, gambar macam-macam orang. Kita kata lama kah? Dia tengok muka kita nampak tak apa susah sangat, kan? Dia kata hidung macam jambu ayam ni, tak ada apa. Dia kata ni bagi kat saya 45 minit. Dia kata, kita pun kata alright bos, kita pun duduk. Tengok sebiji
macam kembang kita. Bawa balik pergi tempat frame bagusnya, gantung sama besar dengan Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub punya gambar. Bubuh kedebuk di dinding tu. Jibril tak masuk. Jibril tak masuk. Dia kata, yang ni bagi Ismet ulam raja je masuk. Dia kata, aku tak masuk rumah macam ni. Yang tu dia panggil surah, gambar lukis. Maka Jibril kata dekat Nabi, aku tidak mukir janji. Aku bukan kata nak main semalam, aku tak main, aku mukir janji, aku lupa dah. Aku tak mukir janji dan aku tak lupa. Cuma masalahnya, kami bangsa malaikat, kami tidak boleh masuk dalam rumah yang di dalam rumah itu ada kalbun, ada anjing dan ada surah, ada gambar ataupun patung. Kami tak masuk. Rumah yang tadi ada anjing duk buah pangkin. Jibril kata, aku main dah kemarin. Tengok anjing ada. Aku balik. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب. Nabi sallallahu alaihi wasallam lambat cerah pagi esok, Nabi panggil orang-orang dia, Nabi arahkan supaya bunuh anjing-anjing hadu ada. Pasal apa? Pasal ini leceh punya kerja. Tapi duk dukung, duk selfie ni. Oh, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada hadis yang kita baca tadi apa dia? Satu, pengajaran dia, anjing tak boleh dibelah sebagai binatang kesayangan. Tak boleh. Anjing hanya boleh dibelah kalau sekiranya untuk tujuan nak berburu, ataupun untuk nak bagi jaga kebun, ataupun nak bagi jaga menatang ternakan. Itu boleh. Pengajaran yang kedua, anjing kalau ada dalam rumah, malaikat Jibril, malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah itu. Dan benda itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, alaikum bil aswadil bahim dhi an-nuqtataini fa innahu syaitan. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, alaikum bil aswadil bahim. Menjadi kewajipan hampa pi bunuh anjing hitam. Bahkan anjing hitam itu dhi an-nuqtataini, yang ada 2 titik putih di body dia. Dalam setengah tafsir hadis ni, dia kata apa? 2 titik putih itu ada di kening dia. Itu tafsiran hadis. Tapi dalam hadis dia tak sebut di mana. Dia kata anjing hitam yang mempunyai 2 nuqtah, 2 titik putih. Pasal apa? Fa innahu syaitan. Nabi kata kerana itu bukan anjing sebenarnya, itu jelmaan syaitan. Tuan-tuan nak percaya, tak mau percaya, tuan-tuan punya pasal. Itu hadis Nabi. Kan? Takut juga bila duk baca benda-benda macam ni, sekali ada pencinta anjing pula duk dengar lagu duk ayak mata belenang, dengar dia kata ni awak ni duk abang suruh bunuh anjing pula. Ya Allah, awak dah ada manusia zalim kejam macam ni. Tak mau. Kita baca hadis. Hadis abang macam tu. Tidak bermakna Islam ini satu agama yang nak berlaku zalim, nak buat tahana, nak buat naya anjing. Tak. Pasal apa? Pasal di sana ada hadis Nabi SAW cerita pasal imra'ah baghi. Adalah hadis riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata anin Nabi SAW annam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmi harin fi yawmin harin yutifu bi bi'rin. Itu hadis dia. Qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW cerita dekat sahabat-sahabat, Nabi kata dulu ada satu kes, satu orang perempuan pelacur, satu perempuan bari, perempuan jahat, pelacur. Tiba-tiba satu hari ra'at kalban fi yaumin harin,
dia nampak anjing pada hari yang sangat panas, hari yang panas terik. Dia perempuan pelacur, jalan-jalan-jalan tengah padang pasir, nampak anjing di tengah panas terik, yang anjing itu yutifu bibi'rin, duk tawaf telaga, duk pusing telaga. Dia dahaga yang teramat sangat, tapi apakan daya, dia anjing. Dia nak turun pergi ambil air tak boleh. Dia duk pusing telaga tu. Qad adla'a lisanahu minal atash. Nabi kata lidah dia duk terjelan pasal terlampau dahaga anjing ni. Fanaza'at lahu bimuqiha. Perempuan pelacur ni bila tengok anjing ni dahaga yang amat sangat, dia jatuh kesian. Dengan menggunakan kasut dia pergi cedok air telaga, bagi anjing ni minum. Nabi kata faghfira laha, sebagai balasan kepada dia buat baik ke anjing itu, Allah ampunkan dosa dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis itu bukan dalil untuk selfie dengan anjing. Hadis itu adalah hadis yang nak bagi tahu dekat kita bahawa anjing ini walaupun dia binatang yang najis, walaupun perbahasan tentang najis tu pula dia main satu bab pula. Ada sebahagian ulama kata najis, seluruh badan dia tu najis. Ada sebahagian ulama kata no, kalau kita kering dia kering, pegang tak apa. Kalau salah satu parti, salah satu pihak basah pegang, najis, kena sama satu ayak tanah 6 ayak mutlak. Ada sebahagian ulama kata no, yang najis tu cuma ayak liok dia yang duk melenjar dengan najis dia bila dia berak dan kencing. Hal lain tak najis. Itu perbincangan, tapi pokok pangkalnya anjing ni binatang najis. Itu pokok pangkalnya begitu. Di mana najisnya Allah yang lebih mengetahui. Tetapi petunjuk daripada hadis Nabi SAW duk mai dekat kita. Tuan-tuan, apakah sebaik-baik petunjuk kepada kita? Sebaik-baik petunjuk kepada kita ialah hadis Nabi SAW dan Al-Quran itu sendiri. Detail petunjuk hadis. Dia mai hadis daripada Abi Hurairah. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu 7 marrat aw lahunna bit-turab. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bekas ayam yang dijilat oleh anjing itu akan jadi suci apabila kita basuh bekas yang anjing jilat tadi ni dengan 7 kali air. Sekali yang pertamanya dengan air tanah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya anjing tu dia pergi jilat bekas, satu besen ada air dalam tu, dia main jilat air tu, bekas tu kena sama. Najis tak najis anjing ni? Najis. Tapi walaupun dia satu binatang najis, boleh tak boleh kita pergi buat tahanan kat dia? Saja-saja lalu tepi dia, ambil paupah-nyok ke depan bagi belakang dia. Saja-saja tengok dia duduk tidur, pergi ambil batu hampuk atas belakang dia. Adakah itu Islam suruh? Islam tak suruh benda tu. Islam suruh kita berlaku ihsan kepada setiap makhluk Allah yang bernyawa. Tapi sampai nak buat satu kempen, nak pergi ajar orang, itu tak disuruh. Padan dengan habang aja. Ini anjing, cerita dalam agama dia macam ni. Kalau terkena najis dia kena buat macam ni. That's all. Saya yang paling kesian dalam episod ni dekat ustaz tu lah. Ustaz Iqbal ke apakah nama dia. Tuan-tuan boleh masuk internet, boleh tengok. Masya Allah, orang bagus. Dan trend masyarakat kita hari ni, bukan nak ambil tahu daripada A sampai Z. Dia nak boh Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita baca dalam Facebook, mereka punya duk hantam ustaz ni, Masya Allah. Walhal dia tak dengar pun apa ustaz ni cakap di dalam program ni. Tuan-tuan boleh masuk internet, boleh keluar balik YouTube. Dia bercakap daripada awal sampai habis. Dia explain everything, cantik.
Ustaz Iqbal ni, kalau tuan-tuan tengok muka dia pun lagi jernih daripada Ustaz Samsuri. Saya pun tengok dia, Masya Allah, tak mungkin Ustaz ni orang duk buah dia, sedangkan orang tak tahu apa cerita sebenarnya. Tuan-tuan, awat kita jadi macam tu. Lagi baiklah kita pergi sebut Subhanallah wa bihamdi. Tuan-tuan, tolonglah, sudahlah kita perangai suka nak hukum orang gopoh-gapah, tergesa-gesa ni, sudah. Ambil tahu, ujung pangkai cerita, baru kita tahu. Yang silap ni apa dia? Geng yang duduk selfie ni. Mereka ni silap. Pasal apa? Mereka terlajak. Ustaz tu tak suruh buat lagu tu. Mereka yang terlajak pergi buat lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada semua hak kita baca tadi apa dia? Satu, walaupun anjing tu binatang najis, tapi kita tetap dijanjikan pahala kalau kita ada ihsan, tolong dia. Satu. Yang kedua, jangan tak pasal-pasal kita pergi buat tahanah dan buat naya kepada makhluk Allah yang bernama anjing. Jangan. Yang ketiga, tapi kita tak disuruh sampai ke tahap nak pergi dukung, nak pergi duk peluk, nak pergi duk cium anjing. Tidak disuruh oleh agama kita. Yang keempat, saya secara peribadi, saya rasa tak perlu kempen seumpama itu. Yang kelima, dengan ini saya mencadangkan kepada jemaah Masjid Al-Muttaqin, kita tutup topik touch a dog ini. Saya mencadangkan supaya tajuk ni tutup. Kita banyak benda lain nak bincang. Dan yang keenam, kita gantikan duk bercakap pasal anjing tak habis-habis upah hari dah ni dengan zikir kepada Allah. Kerana berzikir itu kita dibanggakan oleh Allah di depan malaikat dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14, muka surat 30. Muka surat 30. Bab ma jaa fil mutahajiraini. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan dua orang yang tidak bertegur sapa. Tajuk malam ni apa dia? Dua orang, sama ada adik-beradik ke, kawan baik ke, jiran sebelah rumah ke apakah, dengan kerana ada satu benda jadi, tak bertegur, tak bercakap. Ini tajuk malam ini. Ketahuilah saudaraku, telah lalu dalam juzuk yang lepas menerangkan beberapa masalah tidak bertegur sapa. Maka di sini didatangkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan ditutup pintu syurga ke atas dua orang yang tidak bertegur sapa itu. Tuan-tuan, kita tak bercakap dengan adik-beradik kita, dengan jiran sebelah rumah kita, dengan kawan tempat kerja kita, kita tak bercakap. Akibat dia apa dia? Pintu syurga ditutup. Kita tak boleh masuk. Sehinggalah berdamai kedua orang yang tidak bercakap itu. Pintu tak buka selagi mana kita ada krisis dengan orang-orang ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita krisis dengan mak kita? Masya Allah. Kalau krisis dengan abang, kalau krisis dengan kakak, kalau krisis dengan adik, kalau krisis dengan jiran, kalau krisis dengan kawan pun pintu syurga tak buka. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita krisis dengan mak? Ada tak ada tuan-tuan dalam masyarakat kita orang macam ni? Ada. Kadang-kadang sedih ni apa dia? Dia orang mengaji. Dia orang mengaji. Dia jemaah masjid. Dia orang ada ilmu. Allah uji dia. Tapi jadi masalah dengan mak. Manusia satu-satunya dalam dunia. Isteri boleh ada dua, boleh ada tiga, boleh. Mak tuan-tuan, satu tu je. Tiba-tiba mak seorang tu dia pergi krisis. Jaga tuan-tuan. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis fayughfaru fihima liman la yushriku billahi syai'a illa al muhtajiraini yuqalu ruddu hadzaini hatta yastaliha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka pintu syurga pada tiap hari Isnin dan hari Khamis. Tuan-tuan perbetul, dia tulis hari Jumaat dia tu, hari Khamis. Pintu syurga ni Tuhan buka seminggu dua kali, Isnin Khamis. Pasal itu hari Isnin Khamis disunatkan kita puasa. Dia ada banyak sebab. Isnin Khamis ni ada banyak istimewa dia. Jadi kalau boleh sempena hari istimewa puasa. Seperti mana kita dianjurkan, tuan-tuan, sunnah Nabi. Apa dia? Ni nak mai Muharram ni apa dia? Bukan doa akhir tahun dengan awal tahun. Nak mai Muharram ni yang disuruh oleh agama ni apa dia? Puasa Ashura. Nak cantik, Tasu'a dan Ashura. 9 dan 10 Muharram. Itu sunnah. Kadang-kadang kita salah fokus. Hak sunnah tu kita tak gelut, kita pergi buat benda hak tak disuruh oleh agama. Fokus yang sunnah ni pasal apa? Pasal ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak doa penutup tahun dengan awal tahun salah tak salah? Tak salah. Tapi jangan kata ke orang ni Nabi buat. Tak boleh. Mendakwa benda yang Nabi tak buat sebagai Nabi buat itu tak boleh. Tapi nak baca doa tu boleh tak boleh? Boleh. Baca doa tak salah. Betul tang tu aja. Kadang-kadang kita tak tahu, kita duk ingat kita ni Nabi buat. Dah, Nabi tak buat. Kalau Nabi buat ada dalam hadis. Habis tu ustaz tak boleh baca? Boleh nak baca. Cuma jangan kata Nabi buat. Tang tu aja nak betul dia. Hak Nabi buat ni apa dia? Puasa Ashura. Yang tu Nabi buat. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Madinah duk puasa 10 Muharram. Nabi tanya Yahudi yang duk, Yahudi puasa 10 Muharram, puasa Ashura. Nabi tanya ni hampa puasa pasal apa? 10 Muharram ni. Oi, depa kata ni 10 Muharram ini hari bagus. Hari Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada kenaligan dengan Firaun. Nabi Musa selamat, lepas pergi balik sana dan Allah tangkap laut. Mati Firaun dengan bala tentera dia. Kami puasa hari ini. Pasal apa? Sebagai tanda syukur kami, Nabi Allah Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah daripada kenaligan dengan Firaun. Nabi Muhammad bila dengar macam tu, Nabi kata apa? Kami lebih berhak puasa kerana Musa itu Nabi kami. Ini puasa 9 ni kok mana pula? Nabi tak dan buat. Tapi Nabi kata, bila orang main habaq dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, macam mana dengan puasa 10 Muharram ini? Yahudi puasa juga. Takkah kita kalau buat sama dengan Yahudi? Nabi kata apa? Nabi kata kalau macam tu, puasa Tasu'a dan Ashura. Puasa 9 dengan 10, supaya tak serupa macam Yahudi. Nabi kata, kalau umur aku panjang, next year aku akan puasa 9 dengan 10. Ternyata umur Nabi tidak panjang. Nabi tak dan nak buat puasa 9 dan 10 itu. Tapi dia jadi sunnah dah? Sunnah. Pasal Nabi kata, kalau aku panjang umur, next year aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia duk cerita pasal orang bergaduh pintu syurga tak buka. Dia duk cerita pasal puasa Ashura dengan Tasu'a. Pasal apa? Pasal Muharram nak main dekat. Nak kena habaq juga yang tu pun tuan-tuan. Kita tak tahu umur kita ni nak pergi sampai, tak tahu tuan-tuan. Tak tahu. Siapa nak sangka almarhum Ustaz, apa nama baru ni? Ustaz Izzat kita meninggal dunia. Siapa nak sangka umur sangat muda, dia masih diperlukan. Tapi masa sudah sampai. Dengan nampak dia ceria, dengan nampak semangat dia. Saya bila dengar berita pasal dia, saya masuk balik YouTube, type nama dia, nak tengok yang kata Ustaz Izzat ni macam mana, ceramah dia macam mana. Masya Allah, orang hebat tuan-tuan. Bercakap tentang Islam, tentang perjuangan Islam, kemas. Saya masuk lagi, cari lagi dia ni, siapa dia. Tengok, Masya Allah, kita duk tahu dia satu jawatan aja. Rupanya berapa banyak jawatan duk ada kat dia. Dia dan menguruskan masa dia untuk buat kerja untuk Islam.
Tapi Allah Subhanahu wa taala dah tentukan. Di situ noktah akhir dia. Maka sampai masa dia kembali menghadap Allah dalam keadaan berjasa kepada Islam. Kita tak tahu kita bila. Oleh kerana itu sebanyak mungkin ibadat kita kena buat. Pasal kita tak tahu. Ni Muharram ni kita dua abang Tasu'a, kita dua abang Ashura dan tak tahu lagi. Tapi setidak-tidaknya azam tu kita dah simpul dah malam ni. Kita dah kunci dah. Aku nak buat kali ni. Mudah-mudahan Allah bagi. Nampak? Sambung balik hadis ni. Kan? Baik. So dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis fayughfaru fihima liman la yushriku billahi syai'a illa al muhtajirain yuqalu ruddu hadzaini hatta yastaliha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Ini 2 hari dibuka pintu syurga. Maka diampunkan pada keduanya bagi siapa yang tidak menyengutukan Allah. Ini nombor 1. Kok mana puak ni nombor 1. Kita tak boleh syirik Allah. Tak boleh. Syirik maksud apa tuan-tuan? Associate. Associate maksudnya apa? Menyengutukan. Menyengutukan maksud apa? Samping dengan kontu ada satu lagi. Kita semayang ni pasal apa? Kerana Allah, tapi kerana nak tunjuk ke orang kita bagus. Itu associate dia bagi. Itu sekutu. Kita buat ni pasal apa? Pasal ni di samping pasal tak mau. Itu sekutu. Dengan Allah dia mau kerana Allah saja. Tak mau duk share. Pasal apa? Kalau kita suami, kita ada isteri, kita tak mau isteri kita orang share. Kita tak mau. Isteri kita. Apa cerita yang pergi duk share dengan orang lain? Kalau kita manusia yang kerdil kecil pun pantang kita kalau orang share bini kita. Ini pula Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Macam mana kita nak pergi share Tuhan dengan satu benda lain? Tak boleh. Jadi kalau nak masuk syurga, syarat nombor 1 apa dia? Jangan syirik Allah dalam ibadat. Dalam apa kerja, dalam apa benda kita buat, jangan syirik Allah. Kita buat kerana Allah. Tuan ingat balik tadi kita baca mukadimah tadi, Muawiyah bin Abi Sufyan keluar-keluar tengok ada satu halqah. Dia tanya ni hangpa duk buat apa? Dia kata nahnu nadhkurullah. Kami duk berzikir pada Allah. Muawiyah tanya apa? Muawiyah tanya, adakah hampa buat ni semata-mata kerana berzikir pada Allah saja? Nampak? Itu tak mau ada sekutu, tak mau ada syirik. Dia kata ya, kami buat ni semata-mata zikir kerana Allah. Muawiyah kata ni, aku tanya hampa ni bukan pasal apa? Pasal Nabi dulu pun macam ni juga. Nabi keluar daripada rumah, jumpa satu halqah di masjid. Nabi tanya, mereka jawab macam tu juga. Mereka kata kami duk zikir pada Allah. Nabi tanya juga, betulkah hampa buat ni kerana Allah? Hampa zikir ni kerana Allah saja? Mereka kata betul. Nabi kata bukan apa. Jibril baru habaq tak saat ni. Kata Allah bangga dengan hampa ni yang berzikir kerana Allah, tidak kerana benda lain. Allah bangga di depan malaikat dia. Nampak tuan-tuan? Tidak boleh syirik Allah. Satu. Melainkan dia kata orang yang tak boleh masuk syurga ni ialah orang yang syirik Allah, tak boleh masuk syurga. Dan lagi satu, orang yang tidak bertegur sapa. Ini pun tak boleh masuk syurga. Maka dikata orang baginya, tolak akan mereka itu. Kalau mereka ni dibawa pi sampai dah di depan pintu syurga pun, tengok, ruddu hazaini. 2 ni pi, hang tak boleh masuk syurga. Pasal apa? Dia kata, yakni tutup balik pintu syurga itu ke atas 2 orang yang tidak bertegur sapa itu sehingga berdamai mereka berdua. Maksud dia apa tuan-tuan? Bila kita baca hadis ni, malam ni juga kena settle benda ni. Malam ni juga, tak mau tunggu esok. Pasal kita tak tahu kita ada tak ada esok. Malam ni juga balik sekali lagi, duk fikir balik, aku ada masalah dengan siapa? Dengan abang, cantik call dia. Assalamualaikum abang. Dia pun dengar terkejut, dia ni
Malaun ni dipanggil malaun kat kita. Pasal apa? 10 tahun tak bercakap dengan dia. 10 tahun tak bercakap dengan dia. Tahu malam ni call. Dia ingat. Dia apa angkat. Abang, dia dengar suara kita. Malaun. Abang, ni, saya pun tak mau ambil masa abang lama-lama. Abang tidur dah ke apa ke abang. Apa jadi antara kita habis malam ni. Saya minta maaf banyak-banyak ke abang. Tuan-tuan kata lagu tu, malam ni dia start kereta, dia tekan minyak sampai berdiri dalam kereta, nak main rumah kita. Mana nak cari ni adik? Allahu Akbar tuan-tuan. Kita punya ego pun tinggi gunung, dia punya ego pun tinggi gunung. Seorang mengalah gunung Jerai Reban. Runtuh gunung Jerai ni. Kita telefon tu, abang, saya minta maaf abang, saya tak maaf abang, ni benda ni semua leceh abang, kita sudah habis tekat ni abang. Saya minta maaf kat abang. Jangan pergi kata, abang saya minta maaf abang, walaupun saya tak salah, saya minta maaf. Tak maaf macam tu. Yang tu tak maaf. Ni kadang kena perangai wuduh ni dia keluar juga. Walaupun saya tak salah, saya minta tak selesai. Tak mau sebut salah, tak mau, saya minta maaf kat abang, abang, kita elok balik abang. Sudahlah. Dia dengar, dia tekan kereta, berdiri, kepala keluar kot tingkap, dia main rumah kita, masuk, dia kata, "Meh, aku nak peluk hang sekali ya." Settle malam ni tuan-tuan. Malam ni adalah malam yang pertama selepas 15 tahun tuan-tuan tidur nyenyak. Settle satu benda besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang lebih besar pada tu apa dia? Pintu syurga sudah buka untuk kita. Itu yang paling besar. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk dia kata bab fi sabri. Itu bab yang datang pada membicarakan tentang sabar. Ini satu tajuk yang senang. 3 huruf, sad, ba, ra. 3 huruf. Sebut pun simple, sabar. Kita tengok satu orang kena musibah apa-apa, kita pun nak kata apa? Sabar, kita kata dia. Dia dengar kita kata sabar, dia macam nak rimuk kita ni. Tak tahu aku punya duk menanggung benda ni, ang bagus memang bagi 3 huruf kat aku. Sabar. Dia tengok kita nampak kecil besar. Ini yang kata sabar. Tajuk ni boleh baca, tapi tuan-tuan, berat tuan-tuan. Nak buat benda ni sangat berat. Sangat-sangat berat. Ketahuilah saudaraku, sabar adalah satu perangai yang sangat terpuji pada syarak. Benda bagus. Susah nak buat. Maka siapa yang berperangai dengan perangai sabar itu, betul ya. Dia kata, tengok. Yang kata Idris Al-Marbawi ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia punya pemilihan perkataan untuk dia nak lepas masuk dalam kitab dia ni, straight to the point. Dia bagi gedebuk tu. Dia kata siapa yang boleh ada sabar dalam diri, orang tu betul. Cukup. Tak payah pergi duk pusing roundabout sampai 3 kali duk tak keluar-keluar daripada roundabout, tak mau. Dia habaq terus. Dia kata sabar ni benda simple tapi cukup susah nak buat. Siapa boleh buat, orang ni betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana makna sabar itu ialah derita akan diri atas apa-apa yang dibenci. Itu dia. Yang kata sabar tu apa dia? Dia kata kita menanggung derita, kita menanggung susah. Pasal apa? Pasal nak buat benda kita tak suka. Contoh apa tuan-tuan? Nak bangkit sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Duk cadang nak bangkit ni, masuk 5 tahun dah. Tak boleh bangkit lagi. 5 tahun dah tak boleh bangkit lagi. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan. 5 tahun dah ni, duk geram ni. Duk geram nak bangkit tahajud ni, duk geram ni. 5 tahun dah tak boleh bangkit lagi. Pasal apa? Pasal bangkit pukul 4:30 pagi ni derita. Time kira paling syok tidur. Mimpi masa tu cukup rancak ni. Mimpi time tu mimpi paling rancak ni. Bukan mimpi duk main tu. 4:30 pagi ni kita Superman masa tu, kita jadi Ultraman masa tu. 4:30 pagi ni. Time tu nak bangkit, nak jadi soleh man. Nak sembahyang Allahu Akbar 2 rakaat dia Allahu Akbar. Bini gerak, abang suruh saya lah semua handphone semua boleh kunci kan, bunyi macam-macam. Hak buat bunyi ayam berkukuk, ada macam-macam bunyi ni, bunyi tembak lah, pang tembak jaga.
Jaga tengok macam mana jenis ni jenis kes bagi sengat kes. Tak boleh bangkit. Tak boleh. Bini pula mai gerak kata abang. Kata nak semayang apa-apa. Esok. Esok ni 5 tahun dah. Maksud dia apa dia? Nak buat benda tu derita. Derita ni kita nak kena korbankan sedap tidur untuk nak buat ketaatan pada Allah. Tak semua orang boleh buat. Kalau orang muda tak boleh buat tak apa. Dia main umur 68, 70 tak boleh buat lagi tuan-tuan. Tak karut tuan-tuan. 68, 70. Tu saya kata lah tak boleh. Kan? Kena buat lah. Cerita dia kena buat. Sudah-sudahlah. Hak mana kita punya hari tu sudah. Ni nak kena perbetul balik. Pasal apa? Pasal tak tahu kita punya time dia nak main bila kita tak tahu. Baik. So dia kata kerana makna sabar itu ialah tanggung derita atas apa yang kita benci nak buat. Maka tak dapat tidak barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak tak terkira. Dia kata. Banyaklah kalau nak buat contoh banyak. Seperti dia kata turun bala maka itu dibenci oleh diri. Kena bala. Semua orang tak suka kena bala. Kita tak mau. Tahu-tahu putin beliau mai. Angkat bumbung rumah. Tangki air rumah kita dipibuh rumah kau tu. Rumah kau tu dah ada tangki air dah. Dia ambil tangki air kita dipibuh rumah kau tu. Kita bangkit buka pancok tak ada air. Pasal apa tak ada air? Tengok atas terpelong. Tak ada apa. Bukan bumbung dengan tangki tak ada. Balik nu pula bangkit. Apa ni? 2 tangki air dah ada atas bumbung ni. Hai tuan-tuan jangan buat pasal. Tanya orang pendang dia boleh cerita dia bagaimana macam mana. Kan? Siapa suka benda ni jadi? Siapa pun tak suka. Tapi kalau dah dia takdir nak main kat kita, sabang lah. Takdir nak kena kat kita. Punya banyak rumah duk ada, putin beliau tu dia main lalu kat luar rumah kita. Kita kena lah sikit. Tak tahu kah kata aku duk semayang duk apa. Bagi respect lah sikit. Kita kata tak ada, dia main randuk rumah kita. Rumah kita kena. Sabang lah dia kata. Sabang atas bala yang menimpa. Dan sabang juga kerana menjunjung suruh Allah. Seperti semayang, puasa, haji, zakat, baca Quran dan sebagainya. Nak menurut segala hukumnya. Sabang. Nak kena sabang. Bangkit. Kita boleh bangkit semayang subuh tu dah cukup baik dah. Selit masuk pula. Qabliyah subuh 2 rakaat. Aduh. Dia sengai. Kan? Bini kata abang tak buat kah sunat fajar? Televisyen pun duk keluar hadis lebih baik daripada dunia dan isinya. Hang tu sadu cakap panjang boleh dah. Aku bangkit sembahyang subuh ni pun bagus dah dia kata. Sayang tuan-tuan, sayang. 4 minit lah 2 rakaat qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Kan dia perlu hantar dalam WhatsApp ni. Senarai orang-orang kaya dalam dunia. Kita pun duk baca. Start pada nombor 10. Nombor 10 sampai dia nombor 9, siapa nombor 8, siapa nombor 7, siapa nombor nombor 1. Nombor 1 dia kata ialah orang yang sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat. Bagus dia ni kata bagus. Otak tu jalan kan dia boleh buat macam tu. Pasal apa? Daripada nombor 10 pergi sampai nombor 2, harta dia bukan semua hak duk dalam dunia ni. Tapi kaya dah. Tapi Tuhan kata apa? Siapa boleh buat qabliyah subuh ataupun sunat fajar sama. Qabliyah subuh pun yang tu, sunat fajar pun yang tu. Pasal ada orang tanya. Kata ustaz, ni yang kata hak lebih baik pada dunia dan isinya ni apa qabliyah subuh ke sunat fajar? Kita kata qabliyah subuh tu sunat fajar lah. Dok kot dia kata. Kata kalau hang pandai pada saya duk tanya saya buat apa? Ada juga kaki macam ni dia tanya kita jadi nak buat pandai pada kita pula. Problem betul yang orang macam ni. Kan? Kan? Buat sudahlah sebelum sembahyang subuh sunat 2 rakaat. Dia nak jadi sunat fajar ke dia nak jadi qabliyah ke biar pergi kat dia. Janji lebih baik daripada dunia dan isi dia tu aku mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada disukai atas nafsu. Benda ni nafsu tak suka tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat tak di rumah? Kita sembahyang, kita qabliyah subuh, kita sunat fajar 2 rakaat, kita sembahyang subuh, lepas tu kita baca Quran satu keluarga. Boleh tak? Kita buat. Subuh awal. Habis subuh pun awal lagi. Semua orang.
Seminggu mula, sebulan mula, anak-anak muka sekok-sekok marah kat kita kan bila kita suruh ni, dia kata apa ayah ni, ayah dah tua nak mati baca, kami lambat lagi. Budak-budak lah ni yang buat pasal kan. Kita buat juga, kita minta mereka suruh buat, kita baca, bini kita baca, anak-anak pun baca. Kita mungkin orang tua baca pergi sampai 2-3 muka, mereka baca sekat muka, satu muka pun tak apa. Lepas tu dia kata, okay, ayah salam, pergi nak pergi sambung tidur ke, nak pergi siap, nak pergi sekolah ke, nak pergi kerja ke, pergi baca. Tuan-tuan, Allah bisa, tegal biasa. Tuan buat, dapat tuan-tuan. Satu family, lepas subuh, satu rumah baca Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita tak tahu nak abang, tapi kebahagiaan dalam rumah itu kita rasa. Boleh rasa. Sendirinya Allah akan bagi balik. Allah akan bagi balik. Apa yang kita buat ni, Allah reward kita. Allah bagi satu ganjaran dekat kita. Berbanding dengan rumah yang Quran tak bunyi. Ataupun duk bunyi suara ayah yang duk baca Quran, mak pun tak baca. Ataupun mak dengan ayah yang duk baca Quran, anak-anak tak baca. Tak cantik tuan-tuan. Satu family baca. Bila semua dah get used, dah boleh dah masuk, benda tu dah jadi satu trend elok dah. Cantik aja. Tiap-tiap hari kalau miss tak baca, rasa macam ada something wrong hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena buat tuan-tuan. Benda-benda ni lah yang sebenarnya mengasuh kita untuk jadi lebih baik. Bukan mengaji saja. Mengaji saja ni kadang-kadang dia membentuk orang sombong. Kadang-kadang tak kena gaya. Mengaji saja ni tahu kita terbentuk menjadi orang sombong. Dengan ilmu sikit ni pergi duk challenge orang, pergi duk berdebat dengan orang, pergi duk tunjuk pandai depan orang. Oh tak mau tuan-tuan. Bukan itu yang kita cari. Kita nak ilmu, tetapi kita nak penghayatan ilmu tu ada. Bukan pada kita, pada keluarga kita semuanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So benda tu dia kata benda yang dideritai. Ni nak buat puasa Tasu'ah dengan Ashura, puasa 9 dengan puasa 10 Muharram ni tuan-tuan. Bercinta nak boleh buat ni. Mula-mula nak buat 9-10, lepas tu lagu satu macam menyatawang, negotiate, kita buat 10 sudahlah. Kata buat 2 lah kata. Dah lagi Nabi pun buat 1 ayat dulu. Ni pasal mengaji ni apa pasal lah. Dia kata Nabi mana dan buat 9, tak dan Nabi wafat dulu. Dia kata tapi 10 tu memang Nabi buat lah, kita buat 10 dululah. Potong sehari lah. Sama macam hari tu, kan? Dia duk main cerita ni puasa hari Arafah ni 9 Zulhijjah ke hari Arafah. Telefon tanya Datuk Dr. Harundin, Datuk Harundin kata puasa tu dia panggil puasa Yaumul Arafah, bukan puasa Tasi' min Zulhijjah. Dr. Harundin kata ini puasa dia panggil puasa hari Arafah. Hari Arafah kena tengok di tempat yang ada padang Arafah lah. Bila depa di sana puasa, kita puasa. Cara dia habang tu pun kita pun dengar-dengar betul dah. Ditanya ustaz seorang lagi pula. Dia kata Yaumul Arafah, hari Arafah tu 9 Zulhijjah lah. Dia kata puasa 9 lah. Kita dengar jadi tergeliat balik kepala otak kita. Lah apa yang masalahnya? Puasa 2 hari. Puasa 2 hari. Buat hari Jumaat, buat hari Sabtu, raya hari Ahad. Kalau kata golongan yang berijtihad mengatakan Yaum Arafah berdasarkan padang Arafah di sana pun kita puasa hari itu. Kalau kata 9 Zulhijjah pun kita puasa hari itu. Alangkah cantiknya. Alangkah cantiknya. Kita tak mau pergi ambil jalan nak belaga terbit api ni. Kita ambil jalan yang menguntungkan kita di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata, yang kata sabang itu, tahan diri dalam menjunjung taat Allah itu. Tahan. Bangkit, 4:30 pagi pun bangkit. Allah, dia duk main umur 50, 60 ni, duk pergi pancong berapa kali malam. Pukul 2 pergi dah pancong. Lagi pukul 3 pergi pancong lagi. Pukul 4 pergi pancong lagi. Duk pergi pancong 3-4 kali, tak bolehkah sekali ambil ayat semayang Allahu Akbar. Allahu Akbar tuan-tuan. Sujud air mata boleh keluar. Pasal apa? Benda ni anugerah. Allah tak bagi kat semua orang. Berapa ramai bangkit pergi pancok 5 kali satu malam tak buat sembahyang sunat.
Tapi Allah bagi kat kita. Kita dah teringat 3 kali bangkit. Hak last tu kita tengok, okey, hak ni buat dulu. Sat aja, ayat sembahyang sat aja. Allahu akbar. Tak boleh nak tahan lama-lama, Fatihah aja sudah. Allahu akbar, Fatihah, waladhdallin amin. Allahu akbar. Fatihah lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak bagi balik kiri itu sambil pergi katil dah. Untuk peringkat mula ni lagu tu dulu pun tak apa. Hak kanan tu duk elok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak kiri tu lagu duk pergi katil dah. Terus letak terus balik kiri. Masya Allah. Sementara nak tegal biasa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata yang kata sabang itu apa dia? Sabang menjauhkan diri daripada maksiat. Dan derita akan apa sakit demam dan azab sengsara di dalam satu ahwal. Itu semua kena sabang. Sakit. Allahu akbar. Tuan-tuan, Tuhan nak bagi. Kita pergi hospital tengok, pergi Sultanah Bahiyah, hospital Sultanah Bahiyah. Tuan-tuan, saja round. Walau tak ada adik-beradik, tak ada kawan, saja pergi nak ambil yang tibar. Satu round lalu di ward orang sakit tu. Bukan orang tua-tua, tuan-tuan. Muda-muda dah. Saja singgah pergi salam, tanya sakit apa. Tak tahulah, dia kata hari tu naik macam jerawat tang ni. Lepas tu mereka duk kata apa. Lepas tu dia main besar main jumpa doktor kata bisui. Lepas tu doktor potong itu ni, potong dia mengamuk lagi sakar, dia jadi lagi besar. Lepas tu kita duk atu-atu kawan kan. Dia sementara nak bubuh kata sabang tu, tanya dulu atu. Dia kata tu, lepas tu dia kata kanser pula. Allahu akbar, kita dengar. Ni upah hari dah ni. 2 bulan dah. Confirm ke kanser? Tak tahu, hari tu dia ambil daging nantang pergi mana tahu. Sakit ke? Duk tanya dia. Sekali lagi dia sidai kita pula sakit. Tidur katil sebelah. Tanya banyak sangat. Aku tanya patut-patut padan. Duduk jalan buang. Kita duduk ingat apa? Allahu akbar. Tuhan dia nak bagi. Bukan dia kira umur. Sebelum mai sakit. Buat hak mana boleh buat dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas terpujinya sabang itu ada di dalam Quran dan hadis Nabi. Setengah daripada hadis ialah barang yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id radhiyallahu anna nasan minal ansar sa'alu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar. Ansar ni siapa tuan-tuan? Orang Madinah. Ada beberapa orang sahabat Nabi daripada kalangan orang Madinah telah meminta mereka itu sedekah ataupun apa-apa makanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah ni tuan-tuan, daripada zaman tak tahu bila dulu sampai kiamat akan ada orang susah. Zaman Nabi SAW ada sekelompok Ansar, orang Madinah ni susah. Bila susah, mereka pergi cari Nabi SAW, minta tolong dekat Nabi. Kok boleh tolong cara duit ke, kok boleh tolong cara bagi makanan ke. Tuan-tuan, Nabi wafat dalam keadaan baju besi Nabi ada yang marhunah, dia kata yang tergadai pada satu Yahudi. Dalam syarah hadis tu dia cerita, dia kata Nabi gadai kerana nak mengambil ta'am, nak mengambil makanan. Ada satu syarah kata Nabi gadai kerana nak ambil makanan bukan untuk Nabi dan keluarga Nabi, tapi untuk nak bagi ke orang lain yang memerlukan. Sehingga Nabi wafat, baju besi itu tak sempat ditebus. Bila Nabi wafat, Yahudi tu bawa mai di rumah bagi. Dia kata ini Nabi gadai dekat aku untuk ambil makanan dulu. Nabi pun dah tak ada, aku bagi balik baju besi ni. Tuan-tuan, pribadi Nabi itu baik kawan baik lawan kalah dengan Nabi ni. Hormat Nabi ni tak tahu nak apa.
Hadis yang kita baca malam ni pula dia nak bagi tahu, dia kata sekumpulan sahabat Nabi, sahabat Ansar, sahabat orang Madinah ni susah pergi jumpa Nabi SAW, minta Nabi bantu, sama ada boleh bantu cara RM2 ataupun boleh bantu dalam bentuk makanan. Fa'atahum, hadis kata maka diberi kepada mereka itu oleh Nabi SAW. Ini yang kata Nabi ni dia tolong orang, dia tak ada duit pun dia sanggup pergi berhutang untuk tolong orang. Nabi. Sambung hadis dia kata summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian minta lagi mereka itu kepada Nabi, maka diberinya kepada mereka itu. The same person, orang yang sama juga dah main minta, Nabi dah tolong, main minta lagi. Dia jadi lagu tu. Nak buat macam mana, dia susah, dia pun tak tahu nak pergi mana. Zaman tu Nabi adalah wakil rakyat. Nabi adalah wakil rakyat. Apa-apa pergi cari Nabi lah. Itulah wakil rakyat. Nak pergi mengadu, nak pergi habang apa, nak pergi minta tolong apa, nak pergi cari Nabi SAW. Maka tidak pula dikatakan oleh Nabi SAW tak ada jikalau barang ada. Itu kata Nabi. Kalau ada barang dalam rumah dia, dia bagi. Dia tak pernah benda ada dia kata tak ada. Tak pernah. Bahkan tak ada pun Nabi pergi berhutang dengan orang lain, Nabi mai bagi. Dan tiada ia berbuat bakhil dan membalas dengan cakap yang menyakitkan hati. Itu yang kata Nabi. Orang mai minta tolong dekat dia, tak ada kot kata dia nak buat bakhil, kedekut, tak mau tolong. Apatah lagi nak kata bagi kawan tu sakit hati. Tak ada, itu bukan Nabi kalau buat macam tu. Nabi SAW manusia yang sangat terpuji. Bila orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, Nabi ni macam mana perangai dia? Because everybody eager to know Nabi ni dalam actual life dia, dia macam mana? Nabi ni di rumah dia macam mana? Macam ustaz-ustaz, tuan-tuan, saya main mengajar. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan kenal saya tang ni aja. Di rumah macam mana, tuan-tuan tak tahu. Bini dengan anak-anak tahu lah. Ni dia duduk tengok live ni, dia tengok cerita tu. Kan? Yang tahu kita, luang dalam hati budi kita, keluarga kita. Isteri kita tahu, anak-anak kita tahu, mak ayah kita kalau ada, mereka tahu. Bercakap ni tuan-tuan boleh buat maneh hayai, boleh buat. Tapi betul-betul kita macam mana, bini kita tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila orang tanya Aisyah, Aisyah, Nabi ni betul-betul Nabi ni macam mana? Aisyah jawab apa tuan-tuan? Dia kata kana khuluquhul Quran. Nabi kata, Aisyah kata Nabi hampa ni, yang kata Nabi Muhammad SAW ni, akhlak dia Quran. Apa baca Quran, apa Quran kata, itu Nabi. Dia tak lari, dia tak tergelincang, dia tak derail, dia tak walau satu hun. Nabi ni macam mana yang Quran kata, Nabi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summa qala ma yakunu indi khairin falan addakhirahu ankum. Kemudian sabda Nabi SAW, pada akhir pemberiannya itu, kerana nak mengajar mereka yang berulang-ulang kali mai minta itu, Nabi kata, wahai kaum, barang yang ada pada aku, maka tidaklah aku simpan taruhakan dia daripada sekalian kamu. Bila mereka duk mai minta, lepas tu duk mai minta, Nabi kata jugalah, Nabi kata, aku ni kalau benda ada, aku tentu bagi. Ni kalau hampa mai, hampa boleh duk dapat ni, makna ada, aku boleh bagi. Nabi kata, telah aku beri pada sekalian kamu apa yang ada. Nabi kata, ceritanya apa ada dalam rumahmu bagilah. Nabi kata, kerana aku itu amat suka kepada kebaikan. Nabi kata, kerana aku suka kepada kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surah apa ni? Wa innahu lihubbi, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu lihubbil khair, suka kepada buat baik itu, lasyadid, bersangatan.
pada diri Nabi. Satu orang manusia, Nabi SAW adalah satu orang manusia yang dia cukup suka buat baik dan dia rasa sangat bahagia kalau dia boleh buat baik. Bukan senang, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang kaya ramai, tapi orang kaya yang pemurah tak ramai. Kadang-kadang tak kaya pun tapi pemurah ada, tuan-tuan. Orang kaya ada ramai, tapi orang kaya yang pemurah, yang boleh duk keluar duit tolong orang ni, tak ramai, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang susah tapi pemurah. Masya Allah. Oh, saya biasa jumpa lah, duk jadi guru sekolah dulu ni. Saya pernah mengajar di kawasan Sungai Aceh, tuan-tuan, di seberang perai, dekat dengan sempadan Perak, Parit Buntang, satu tempat nama Sungai Aceh, kawasan nelayan. Depa ada satu kawasan perumahan dia panggil PPRT, masa tu perumahan rakyat termiskin ni, PPRT. Student saya di sekolah ni ada yang ramai, bukan dekat ada, ramai daripada kawasan PPRT tu. Kita ni pula masa tu terajin sikit. Bila ada budak tak main sekolah ke apa, pergi cari. Rajin. Pergi dalam kawasan depa PPRT ni, tanya rumah dia ni tang mana, tunjuk sampai kita tengok sendiri rumah dia macam mana, susah dia macam mana. Susah, tuan-tuan, memang susah. Tanya, dia tak main sekolah pasal apa? Mak abang ni dengan duk berkembang ni siapa dia ni? Tanya, kata ni saya ustaz dia lah, ngajak di sekolah. Oh, dia susah lala ni, ayah dia sakit, dia kena ganti ayah dia turun ke laut. Tuan-tuan, kalau kita di sekolah, kita mengajak dia, kita guru disiplin, tak mai kita kira nak tengalung dari belakang dia, tanpa kita tahu apa hal yang dia tak mai ni, apa cerita? Dia susah lah ni, ayah dia sakit ni, dah 2 minggu dah ayah dia sakit. Dia kalau dia tak turun ke laut ganti ayah dia, kami tak makan lah. Mak dia kata. Kita dengar pun dia duduk main berombak dada, dia duduk main ketat dia tu macam lah. Oh, kata duduk lagu tu ya. Ustaz apa nama tu ni? Dia tu ya, kita abang lah, Ustaz Samsuri kata. Mai minum teh dulu. Tak apa. Duduk saya balik boat pun sampai, turun balik mai, oh ustaz takam mai salam, cium tangan apa tu. Hasil tangkapan dia bawa balik, nutup peraih dah ambil dah dekat sana tu, ada sikit habuan bawa balik ke rumah ni nak masak ni, hak tu dia nak bagi kat kita. Hak tu habuan makan dia keluarga dia, mak dia, adik dia nak bagi kat kita. Kita kata tak payah. Dah kalau pergi dapur cari kertas plastik, nak bubuh nak apa, kita kata tak mau, jangan pergi buka kereta bubuh. Tuan-tuan, bukan nanti orang kaya, orang susah pun kalau ada pemurah tuan-tuan. Kita nak kita ambil duit pergi bagi kat mak dia. Nampak tuan? Kita tengok macam tu pengajaran dekat kita ni. Hang orang senang pun, hang tak ada hati nak tolong orang. Orang susah ada hati. Nampak tuan? Benda macam ni, dia panggil universiti kehidupan. Universiti kehidupan kita adalah hidup. Ini pengajaran. Ini benda tidak ajar di universiti, tidak ajar di politeknik, tidak ajar di IPDA, tidak ajar di pusat-pusat pengajian tinggi, tapi dia ajak dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ambil pengajaran, kita jadi orang yang mendapat pengajaran. Baik. So dia kata, Quran kata wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu bersangatan suka dia kepada buat baik. Itu Nabi Muhammad. Dia syuk buat baik, dia suka buat baik, dan kepuasan kepada dia bila dia boleh buat baik. Dan dia kata wa man yastaghni yughnihillah wa man yasta'fif yu'iffahullah. Dan siapa minta pada Allah kiranya kaya dan tidak minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah. Kalau satu orang tu dia minta kepada Allah, minta Allah bagilah dekat aku rezeki yang memadai, dia tak akan jadi orang yang meminta-minta kepada manusia. Pasal apa? Pasal apa yang Allah bagi dekat dia memadai untuk dia. Ni. Dan tidak menadah tangan dia ke sana kemari minta belah ihsan orang, bahkan bersungguh-sungguh ia berikhtiar mencari rezeki dengan jalan halal dan juga nak menutup malunya. Tuan-tuan, saya sendiri
Kalau kata saya nak tolong orang, saya tak suka tolong orang minta tolong. Kita suka kalau nak tolong orang yang kita tengok, kita rasa dia susah, tapi dia tak minta. Sebab hak duk main minta ni, Allahu Akbar, bukanlah nak kata, tapi tak syok duk main minta ni. Kita tengok dia daripada distance, daripada jauh kita tengok dia dengan sikit pengalaman ada kat kita, dengan sikit pergaulan yang ada kat kita, sikit sebanyak kita kenal orang, kita tengok, kita tahu dia ni susah, tapi tak pernah minta tolong apa. Seronok kita nak tolong. Kepuasan tu dia main bila tuan-tuan, bila tuan-tuan bagi kat dia air mata keluar. Allah. Dia tak minta, tapi bila kita bagi tu, dia keluar air mata. Allahu Akbar. Macam ni punya orang kita nak cari. Pasal apa? Pasal dia menjaga maruah diri dia. Meminta-minta itu menjatuhkan maruah. Dia tak minta, tapi kita tahu dia perlu dibantu. Kita bagi, air mata keluar. Ni, dia duk beritahu kat kita ni. Dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah. Ni orang bagus ni, dia tak minta sedekah. Tidak menadah tangan ke sana kemari, bahkan bersungguh-sungguh dia usaha ikhtiar cari rezeki dengan jalan yang halal, dan juga menutup malu dia, tak mau dia jatuh maruah. Dan barang siapa minta pelihara dirinya daripada aib dan daripada segala yang haram, nescaya Allah pelihara dia daripada aib dan benda haram. Kalau dia minta yang tu, Allah bagi kat dia yang tu. Sabda Nabi SAW lagi, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'ti ahadun syai'a huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Dan barang siapa yang menuntut sabar dan tak keluh kesah, nescaya disabarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, ya Allah bagilah aku kekuatan untuk sabar. Allah dah takdirkan dia kena apa, penyakit ke apa ke, dia minta dekat Allah, ya Allah bagilah aku kesabaran. Jangan uji aku dengan ujian yang aku tak boleh nak tanggung. Dia minta macam tu dekat Allah, Allah akan bagi kepada dia. Serta Allah Subhanahu wa taala akan bagi jalan untuk melepaskan diri daripada bala yang disabarkan itu. Baik pun bala lapang ataupun bala sakit ataupun sebagainya. Tak kira apa susah dia, Tuhan akan tolong dia, bagi satu outlet, satu jalan keluar kepada masalah dia. Sabda Nabi SAW lagi, dan barang siapa dirikan seseorang daripada sesuatu, ialah yang lebih baik dan lebih memadakan daripada sabar itu, maka tuntutlah pula apa kebajikan yang lain lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dia kata apa? Sabar adalah anugerah yang terbaik yang Allah bagi kepada satu-satu manusia, dan usahakanlah pada menuntutnya dengan amal anggota ataupun dengan kira bicara. Cubalah cari kesabaran itu, kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Kita berhenti tentu. Bulan depan dan lagi ke? Dan lagi. Dia nak main cuti sekolah ni, dia dekat nak cuti. Ini pun satu penyakit juga ada. Dan lagi, insya-Allah. Lepas ni kita masuk sabar yang tersebut kepujian di dalam Quran. Dia akan main dekat kita ayat-ayat Quran yang menunjukkan tentang perintah suruh bersabar. Dia akan main. Saya ingat saya nanti langkah-langkah pasal dia banyak, dia duk main ayat Quran ni cukup banyak. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat apa ni? Sajdah. Ayat Sajdah. Ramai apa Quran di masjid ni. Ayat tiap-tiap bagi jemaat kan. Kita nanti tengok apa dia yang disebut wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina tu apa maksud dia. Apa kena mengena dengan sabar dalam ayat tu. Kemudian dia akan mai tajuk yang berikutnya sangat menarik. Bab fi dzil wajhain. Cerita tentang orang yang ada dua muka, dia kata. Dzil wajhain ataupun dzul wajhain, orang yang mempunyai dua muka. Dia boleh buat muka ni satu, dia boleh buat muka lagi satu. Apa cerita ni orang ni? Kemudian dia mai tajuk yang lebih kurang sama, dia kata fin namam
Namam, orang yang buat kerja namimah. Kerja namimah. Namimah ni kalau di Penang dia panggil batu bronzen, dia panggil. Tahu batu bronzen apa? Batu api. Orang Penang panggil batu bronzen. Dia kata dia ni tak boleh pakai ni batu bronzen ni orang, dia kata batu bronzen, kita dengar batu api. Batu api ni Zul Wajhain. Dia mempunyai dua muka. Dua orang bergaduh, dia jadi third party. Dia pihak ketiga. Dia pergi kau ni, dia duduk jadi batu bronzen. Dia duduk pergi peti api bagi menyala. Dia kata ni, aku pun tak syok tengok apa duduk bergaduh ni, kata. Tapi hari itu dia kata kat hang ranak, dia kata. Ayat tu. Dia kata dia gasak hang ranak, dia kata. Rumah kenuri pula tu, dia duduk berbuang. Dia ni dengar duduk merak. Duduk merak. Tapi hang Sabang ada dah. Macam kita baru ngaji bab Sabang ni lah, Sabang. Dia pergi pula kat kawan satu lagi, batu bronzen lagi sekali duduk peti api. Dia kata, tapi aku tak mau duduk belah mana-mana lah, tapi dia cakap itu memang tak betul. Dia main ikut tu pula. Dia kata apa kat aku? Mula jumpa dua ni tontok. Kita akan baca tajuk ni, apa balasan akan kena kepada orang yang perangai macam ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillah. Wal 'asr. Innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Jaga ayat ni. Bismillah.